Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk PDPR hari ini kita akan sambung 8.2 iaitu biodiversity. Okey, atau kamu boleh rujuk buku teks di muka surat 152 hingga 154. Okey, biodiversity ini kita boleh bahagikan kepada 3 jenis ya, iaitu diversity genetik, diversity species dan juga diversity ekosistem. Okay, kita akan tengok satu persatu dia punya penerangan. Okay, pertama, kita tengok dahulu diversity genetik. Okay, diversity genetik ini dia merujuk kepada variasi jin individu dalam satu populasi dan variasi jin di antara populasi yang berbeza bagi satu spesies yang sama. Okay, maksudnya diversity genetik. Diversity kita tahu kan, kepelbagaian. So, kepelbagaian genetik ini dia merujuk kepada kepelbagaian genetik individu tersebut dalam satu populasi. Okay, dalam satu populasi, genetik dia berbeza dan juga kepelbagaian genetik variasi jin di antara populasi yang berbeza tapi spesiesnya yang sama. So itu adalah diversity genetik yang perlu kita tahu. Okay. Perbezaan dalam jin adalah disebabkan oleh faktor pemencilan dan juga penyesuaian individu terhadap persekitaran yang berbeza. Contohnya, kita daripada spesies yang sama. Okay, spesies yang sama. Tetapi hidup di dua habitat yang berbeza. Jadi, disebabkan oleh habitat yang berbeza itu, spesies tadi perlu menyesuaikan diri terhadap persekitaran tersebut. Jadi, bila dia perlu menyesuaikan diri, mestilah berlakunya diversity genetik itu dari segi variasi jin. Maksudnya kepelbagaian jin. Sebab apa? Sebab dia nak menyesuaikan diri dia dengan persekitaran tersebut. So, dia akan ubah jin tersebut. Berlakulah variasi jin walaupun dalam spesies yang sama. Okay. Maksudnya, walaupun kita spesies yang sama, manusia spesies yang sama, tapi kalau kita hidup di dua habitat yang berbeza, kita perlu penyesuaian individu, kita perlu penyesuaian terhadap kawasan tersebut, jadi jin kita pun akan berubah. Okay. Tiada dua individu yang serupa dalam spesies yang sama. Yalah kan, walaupun kita sama, spesies kita sama, tapi tak ada dua individu yang serupa kecuali dia adalah kembar seiras lah kan. Okay. Contoh, kombinasi jin-jin yang berlainan akan memberikan variasi genetik dalam tanaman. Contohnya, penghasilan pokok padi. Kan? So, pokok padi, variasi jin dia berbeza. Sekarang ni dah banyak jenis variasi beras di seluruh dunia pada masa ini. Walaupun dia adalah dari spesies yang sama, tapi kalau kita tengok penghasilan padi itu berlainan. Penghasilan beras tu pun berlainan. Kan? Inilah dikatakan diversity genetik. Okay? Diversity genetik ini boleh berlaku disebabkan oleh dua faktor tadilah, iaitu apa tadi? Penyesuaian dan juga pemencilan. Okay, yang kedua adalah diversity species. Okay, diversity species ini merujuk kepada variasi dan kepelbagaian organisma di muka bumi. Yalah kan, kita ada macam-macam spesies. Diversity species merangkumi diversity ekosistem, jumlah bilangan spesies dalam
komuniti, kekayaan spesies dan juga taburan spesies dalam komuniti, kesamarataan spesies. Okey, so maksudnya dia nak cakap diversity spesies ini adalah kepelbagaian spesies yang ada di muka bumi ini. Walaupun kita dalam satu komuniti, kita ada macam-macam spesies kan. Kita berada di komuniti, contohnya di persekitaran kita pun spesies tumbuhan pun dah macam-macam jenis spesies. Okey, diversity species. Contohnya, hutan hujan tropika mempunyai diversity species yang tinggi, iaitu 5 hingga 10 juta spesies serangga dan lebih daripada 2 juta spesies tumbuhan berbunga. So, kalau pergi hutan hujan tropika, kita dapat nampaklah kepelbagaian diversity species itu. Okey, yang ketiga adalah diversity ekosistem. Okey, diversity ekosistem ini ia merujuk kepada pelbagai habitat community biosis. Okey, habitat community biosis tu apa? Habitat community biosis tu maksudnya community biosis adalah benda hidup. So, habitat untuk benda hidup. Dan proses ekologi dalam ekosistem di persekitaran daratan, lautan, di persekitaran akuatik yang lain. Okay, so kita tengok diversity ekosistem. Okay, contoh ekosistem yang kaya dengan biodiversity ialah ekosistem laut. Kan? Ekosistem laut macam-macam ada. Padang pasir dan juga paya bakau. So, ini adalah diversity ekosistem. Dalam satu ekosistem itu ada banyak, ada pelbagai. Okay? Ada pelbagai spesies. Dalam tu dah jadi pula diversity species. Okay? Ekosistem ini, ekosistem laut, ekosistem padang pasir, ekosistem paya bakau. Okay. Seterusnya, kita tengok pokok filogeni. Okay. Filogeni ini bermaksud sejarah evolusi suatu spesies atau sekumpulan spesies organisma. Okay. Pokok filogeni ini merupakan satu rajah bercabang yang mewakili hipotesis tentang hubungan evolusi sekumpulan organisma. Okay. Nanti kita akan tengok contoh pokok filogeni bagi tumbuhan darat yang diberilah contoh dia. Okay, pengelasan filogeni kini diguna pakai dalam kebanyakan sistem pengelasan moden. Okay, tengok. Okay, pokok filogeni. Dalam pengelasan filogeni, pengelasan dibuat berdasarkan struktur homolog. Okay. Struktur homolog ini adalah struktur anggota badan ataupun struktur anatomi yang serupa dalam pelbagai organisma yang mempunyai leluhur yang sama, tapi struktur yang dibandingkan pada organisma menjalankan fungsi yang berlainan. Okey, maksudnya nanti kita akan tengok struktur homolog. Okey, dalam organisma berlainan, contohnya dalam manusia, kucing, ikan paus, dalam kelawar. Okey, walaupun kita nampak struktur dia sama, struktur dia nampak macam berbeza gambar dia, tapi sebenarnya leluhur yang sama. Sekejap kita tengok contoh dia. Okey. Struktur homolog dalam organisma berlainan. Okay, yang berwarna biru tu adalah phalanx, metacarpal warna hijau, carpal warna kuning, ulna, radius dan humerus. Okay, ini adalah untuk kita, untuk manusia. Okay, untuk kucing pun sama, tetapi apa yang bezanya? Dari segi struktur kan? Okay, dari segi panjang dia kan?
fungsi dia berlainan. So, tetap ada phalanx, tetap ada metacarpal, tetap ada carpal, tetap ada ulna, radius dan juga humerus. Sama juga dengan ikan paus, tetap ada phalanx, tetap ada metacarpal, tetap ada carpal, ulna, radius dan juga humerus. Dan sama juga untuk kelawar. Okey. So, fungsi bagi semua anggota hadapan itu adalah berbeza dari segi fungsi. Namun, jelas menunjukkan bahawa keempat-empat haiwan berasal dari satu leluhur yang sama dan mempunyai satu hubungan yang rapat. Okay. Memang kita nak akan nampak fungsi di manusia, phalanx fungsinya lain pada manusia. Pada kucing fungsinya lain, ikan paus dan kelawar fungsinya berbeza. Tapi keempat-empat haiwan tersebut, keempat-empat organisma tersebut, okey, adalah daripada satu leluhur yang sama. So kita dapat nampak ada satu hubungan yang rapat kan. So hubungan evolusi dan sejarah evolusi antara pelbagai spesies biologi dapat ditunjukkan dengan pokok filogeni. Maksudnya pokok filogeni ini dia nak menunjukkan bahawa macam ada satu evolusi. Bermula dari mana, kemudian ke mana, kemudian bermula dari apa. Okay, kemudian jadi apa dan selepas itu jadi organisma apa sehinggalah terbentuknya satu organisma yang kompleks. Okey, corak cabang dalam pokok filogeni mencerminkan cara spesies atau kumpulan lain berkembang daripada satu leluhur yang sama. Maksudnya dia nak tengok, dia nak menunjukkan bahawa macam mana spesies itu berkembang dari satu leluhur yang sama. Okay? Maksudnya dari satu leluhur tu dia berkembang jadi apa kan? Untuk yang jelas kita nampak, okay, kalau tadi dia menunjukkan struktur homolog dalam organisma. Okay. Sekarang nak bagi jelas nampak, kita akan tengok evolusi untuk tumbuhan darat. Okay. Tumbuhan darat dikatakan berevolusi daripada alga hijau. Maksudnya nak cakap, nak jadi satu tumbuhan itu, dia sebenarnya berasal dari satu alga hijau. Maksudnya dari alga hijau ini dia berkembang kan. Dia berkembang maksudnya ada tisu vaskular, tanpa biji benih, ada biji benih. Semua tu kita akan tengok rajah dia nanti. Okay. Tumbuhan darat pertama bermula daripada tumbuhan yang tidak mempunyai tisu vaskular seperti lumut. Kemudian diikuti oleh tumbuhan vaskular tanpa biji benih seperti pokok paku pakis. Okay. Ni ayat-ayat dia lah yang ada dalam buku teks. Okay. Kita akan tengok gambar dia. Okay. Pokok filogeni tumbuhan darat. Okay. Pertama, dia bermula dikatakan, ini dikatakanlah ini tumbuhan darat dikatakan berevolusi daripada alga hijau. So, daripada alga hijau, ada yang tiada tisu vaskular dan ada yang ada tisu vaskular. Yang tiada tisu vaskular adalah lumut. Yang tiada tisu vaskular adalah lumut. Yang ada tisu vaskular pula ada yang tanpa biji benih. Ada yang ada biji benih. Yang tanpa biji benih adalah paku pakis. Okey. Yang mempunyai biji benih pula ada biji benih yang tanpa bunga. Ada yang biji benih dengan bunga. Biji benih tanpa bunga adalah gymnosperma. Biji benih dengan bunga adalah angiosperma. Jadi, dengan leluhur yang sama daripada alga hijau tadi, maksudnya berevolusi berasal daripada alga hijau tadi, okay, dia akan membentuk
tumbuhan-tumbuhan yang ada sekarang. Contohnya lumut, paku pakis, gimnosperma dan juga angiosperma. So daripada alga hijau kita boleh dapat paku pakis, gimnosperma ni tumbuhan yang ada tisu vaskular. Apa tisu vaskular? Xylem dan juga phloem lah. Okay. Dan biji benih tanpa bunga, gimnosperma. Kalau angiosperma banyak yang kita boleh dapat di sekeliling kita. Okay. Jadi kesimpulannya dia nak cakap bahawa pokok filogeni ini menunjukkan bahawa tumbuhan darat itu berevolusi daripada alga hijau. Okey, cikgu harap kamu boleh faham lah ya. Kalau ada apa-apa, kamu boleh tanya cikgu. Okey, yang terakhir sekali adalah kita akan tengok apa kepentingan biodiversity terhadap alam sekitar dan juga manusia. Okey. Biodiversity ini dia dapat memelihara keseimbangan alam, boleh dijadikan sebagai tempat rekreasi dan juga digunakan dalam penyelidikan saintifik. Ialah kan sebab biodiversity ada kepelbagaian. Bila ada kepelbagaian, bunga pun nampak warna-warni kan? Itulah yang boleh dijadikan tempat rekreasi. Okey, boleh juga memelihara keseimbangan alam sebab bila ada biodiversity ini, bila ada kepelbagaian hidupan ini, dia akan saling berkait, saling memerlukan antara satu sama lain. Okey, oleh itu setiap individu, organisasi dan kerajaan haruslah memainkan peranan penting. Okey, memainkan peranan masing-masing untuk nak pelihara, untuk nak pelihara biodiversity ini. So, pemeliharaan ataupun institu, maksudnya dia akan pulih, dia akan institu, dia akan kekalkan spesies di habitat asal seperti di yang kita ada sekarang adalah di taman negara dan juga beberapa hutan simpan kekal. Maksudnya hutan simpan tersebut tak boleh dicerobohi. So kita akan simpan hutan tersebut kan. Okay? Sebab kita nak pastikan spesies-spesies tidak pupus. Okey, pemeliharaan ex situ pula adalah memelihara spesies di luar habitat asal. Contohnya gajah habitat asal dia di mana? Zirafah habitat asal dia berbeza kan? Singa habitat asal berbeza. Tetapi dia ex situ, memelihara spesies tersebut di luar habitat asal. Okay, maksudnya gajah, zirafah, badak semua tu kita pelihara dia di zoo dan juga di taman botani. Okay. So, itulah yang menunjukkan bahawa pentingnya biodiversity terhadap alam sekitar. Bukan sahaja terhadap alam sekitar tetapi juga terhadap manusia. Okay. So, dalam 8.2 ini, pertama kita tahu konsep biodiversity. Kita ada 3 jenis biodiversity iaitu diversity genetik, diversity species dan juga diversity ekosistem. Okay, tak ada apa pun. Kamu kena tahulah dari segi istilah dia. Okay. Dan yang kedua pokok filogeni. Di mana pokok filogeni ini dia adalah nak menunjukkan sejarah ataupun evolusi sesuatu spesies. Okay, yang kita dah tengok tadilah pada manusia, kucing, ikan paus dan juga kelawar. Okay, yang dibandingkan antara 4 tersebut. Okay, kemudian yang ketiga kita tengok contoh tumbuhan darat yang dikatakan berevolusi daripada alga hijau. Kemudian yang terakhir inilah yang kita tengok kepentingan biodiversity. Okay. Itu sahaja untuk 8.2. Terima kasih.